Apa khabar semua? Video kali ni agak special sikit di mana kita nak pasang satu engine kit ni dan sementara pasang tu kita boleh tengok macam mana setiap komponen dalam engine ni dia berinteraksi antara satu sama lain sampai dapat keluarkan power daripada engine tu. Engine kit ni dihantar kepada saya dari sebuah company dari China dan nama model dia adalah Taking. Detail untuk model kit ni saya akan letakkan dalam ruangan description dekat bawah. Jadi bila company ni nak hantar engine kit ni dekat saya, bagi saya ni satu peluang yang terbaik lah untuk tunjuk dekat anda semua macam mana komponen-komponen dalam engine ni dia bergerak, dia berinteraksi antara satu sama lain sampai dapat jadi power tu. Engine ni dia duduk dekat dalam tu sebab berlaku pembakaran, jadi takkanlah dia nak open kan, mesti kena tutup, kena betul-betul kedap. Jadi melainkan kita ni pomen ataupun tukang buat enjin tu, memang kita tak akan dapat tengok lah apa ada dalam enjin tu. Dan kit ni dia agak besar juga tau. Kotak ni agak besar juga. Dan ini kiranya the next best thing lah daripada enjin sebenar. Jadi kita akan tengok apa ada dalam kotak ni dan kita akan pasang sama-sama. Dan sementara pasang tu saya akan explain apa yang boleh pasal komponen dalam enjin ni. So harapnya bila kita dah selesai pasang ni, korang dapat faham dengan baik macam mana enjin ni berfungsi. Jadi senang bila next video saya explain pasal komponen enjin, pasal piston, pasal crankshaft, pasal camshaft, korang dah tahu dah apa benda ni. Okey, jom kita tengok apa ada dalam kotak ni sebenarnya. Baik, mula-mula sekali kalau kita buka kotak ni, kita akan jumpa assembly manual. Jadi ini mestilah ada instruction. Jadi kita akan tengoklah macam mana nak pasang. Tapi kita nak tengok apa dia yang ada dalam kotak ni sebenarnya. Kotak ni sendiri agak solid juga dan design ni pun agak cantik lah bagi saya. Okey, jom kita tengok apa ada dalam ni. Baik, pertama sekali, okey, nampak sangat cantik lah komponen-komponen dalam ni. Ada color-color lagi kan. Okey, sekali pandang kita dapat tahu ini adalah inlet dengan exit valve. Jadi enjin ni 4 silinder. So 4 silinder, 4 valve satu silinder, jadi mesti ada 16 valve. So 5, 5, 6. Dan kemudian tengok dekat sini, ini mesti timing chain lah saya rasa. Oh, comel je timing chain dia. So enjin dia guna timing chain, dia tak pakai timing belt. Kemudian ada lagi, saya rasa ni mungkin engine cover, tak apa nanti kita tengok. Dan ada lagi beberapa komponen. Ini mungkin flywheel sebab dia besar kan, ada gear macam tu. Ini mungkin pulley lah. Kalau anda tengok dekat sini ada macam ruangan-ruangan untuk letak belt tu kan. So mungkin ini pulley. Okey, jom kita tengok next layer pula. Baik, next layer ada banyak lagi komponen. Ini yang kita nak tengok ni. Kalau anda perasan, ini adalah spark plug. Comel je spark plug dia. Kemudian kita ada dekat sini connecting rod. Okey. Kemudian dekat sini kita ada, saya rasa ini adalah pin lah untuk piston. So piston ni duduk kat sini. Comel je pistonnya. So pin tu akan duduk dalam piston ni. Dan pin tu akan masuk ke dalam connecting rod ni. Dan connecting rod ni akan pergi ke crankshaft. Okey, dan ini kita ada pulley lagi. Kemudian ini mungkin housing untuk dia punya motor. Of course lah, engine ni ada motor. Okey, dan nampak gaya kita akan powerkan pakai motor elektrik ni dan mungkin guna bateri lah. Okey, dan siapa boleh teka? Ini adalah komponen apa? Ini adalah camshaft. Okey, dan kita tengok dekat sini ada dua camshaft ni. So immediately kita tahu yang engine ni adalah dual overhead cam. Kemudian ini mungkinlah kita punya exhaust manifold dengan inlet manifold. Dia bagi ada color-color sikit lah, jadi menarik sikit model ni. Okey, jom kita tengok next. Kalau anda perasan ya, ini model-model ni agak solid juga ni. Dia buat daripada mungkinlah plastik yang keras, kemudian dia salutkan dengan aluminium punya cat. Jadi cantik. Dan ada sebahagian memang daripada besi, contohnya puli-puli ni. Sebab tu kotak ni agak berat juga ni. Okey. Next, kita nak tengok apa lagi ada. Baik, jadi ini tingkat yang terakhir dan komponen yang paling besar saya nampak dekat sini adalah engine block. Ini engine blocknya, punya besar engine block dia. Okey.
Dan engine block ni of course lah dekat sini piston akan duduk dalam ni. Dalam ni pun macam ada permukaan yang licin untuk piston duduk. Of course lah dalam engine betul tak adalah lubang-lubang ni kan. Lubang-lubang ni dibuat supaya kita boleh nampak apa yang berlaku dalam ni. Dan ada agak berat juga komponen ni, dan mungkin dibuat daripada aluminium tak silap saya. Yang penting dia bukan plastik. Okey, so enjin ni saya rasa kita letak luar sebab nanti kita akan pasang. Kemudian ini satu lagi komponen yang sangat besar, iaitu crankshaft. Crankshaft ni kan sebenarnya dia adalah sebatang, kejap saya tunjuk macam mana nak nampakkan. Okey, dia ada sebatang yang lurus macam ni tau. Okey, ini adalah paksi putaran dia. Tapi dekat tepi-tepi dia ada lagi. Ini paksi lain pula, ini paksi lain, paksi lain. Ini semua untuk piston duduk dekat situ. Piston ni yang akan pusingkan crankshaft ni, dan crankshaft ni akan keluarkan power ikut flywheel. Dan kalau korang perasan, bentuk crankshaft ni pelik tau bentuk dia. Dalam enjin betul pun, bentuk crankshaft ni memang pelik. Jadi model ni pun bentuk dia pelik. Jadi memang bagus. Kalau anda perasan kan dekat sini, bentuk dia dekat sini besar kan. Sini pula kecil. Kenapa dia buat macam tu? Tujuan dia supaya bila piston tu naik ke atas, ini dipanggil sebagai counterweight. Counterweight ni akan balas balik berat piston tu. Jadi enjin kita akan balance lah. Okey, bila berpusing pula crankshaft ni, sekarang piston dekat bawah, so crankshaft kita punya counterweight ada dekat atas. Jadi akhirnya enjin kita tu akan balance. Sebab tu crankshaft tu bentuk macam ni. Baik, ini pun kita bawa keluar. Kemudian dekat sini, apa dia ni? Okey, sini mungkin nampak macam cylinder head. Okey, sebab ada tempat untuk kita letakkan valve dekat sini. Nampak dekat sini lubang-lubang ni kan. Ni mesti ada 16 ni lubang ni sebab untuk masukkan valve-valve tadi. Okey, kita masuk balik. Kemudian ini mungkin bahagian bawah enjin. Kalau enjin kita yang sebenar ni, kita panggil dia oil sump lah. Maknanya minyak enjin semua akan terkumpul dekat dalam ni. Kemudian ada pump akan bawa balik minyak tu naik atas. Okey, dekat bawah ni pula mungkin saya rasa tempat untuk letak litar dia dan juga bateri-bateri. Tak apa, nanti kita tengok tu semua. Dan ini komponen-komponen saya pun tak pasti apa dia. Dan lagi satu yang dia bagi adalah skru-skru kecil ni. Ini yang saya trauma sikit tengok ni. Kan takut hilang. Ini dia. Baik, saya rasa ini pun kita akan nak guna nanti. So kita letak luar. Okey, jadi ini saja saya rasa komponen yang ada. Agak banyak juga komponen ni. Saya rasa lebih daripada 100-200 komponen juga ni. Jadi saya mungkin buat video ni ada part-part dia lah. Mungkin part 1 kita tengok macam mana nak pasang piston kepada crankshaft. Kemudian macam mana nak letak dalam enjin tersebut. Kemudian next part mungkin kita akan tengok macam mana nak pasang cylinder head. Dia seolah-olah macam kita pasang enjin yang betul. Okey, jom kita start. Dan kalau nak pasang komponen yang banyak-banyak macam ni, tak kira lah terror ke tak terror ke, engineer ke, yang penting tengok buku instruction tu. Sebab kalau kita silap step, nak kena patah balik nanti satu hal. Okey. Dan saya juga cadangkan kalau anda nak pasang benda yang macam ni dan ada komponen yang kecil-kecil macam ni kan, kalau tengok ni dengan skru dan sebagainya, saya cadangkan anda beli satu yang benda yang macam ni. Okey, jadi senang kita nak sepit-sepit dia, nak ambil barang kan. Dan enjin ni juga dia perlukan minyak pelincir. Ini macam minyak mesin jahit je saya pakai, asalkan cukup lah untuk kita letak sikit lubricant supaya dia mudah berpusing.
Baik, jadi kalau anda perasan, cara saya pasang piston ni dekat crankshaft ni memang ganas lah kan. Dia kalau orang yang buat enjin sebenar, dia tak pasang seganas macam ni. Tapi sebab komponen dia kecil-kecil sangat kan, terpaksa juga asalkan boleh masuk. Kalau nak ikutkan, kita punya piston ni, ini kita panggil piston, okay. Dan ini adalah connecting rod, okay. Connecting rod ni, dia punya kaki ni, bila dia buat, connecting rod ni dibuat daripada forged iron. Forged iron ni maksudnya ditempa, maknanya besi yang ditempa lah. Okey, dan dia orang akan buat macam ni. Okey, sekali dengan dia punya baki dekat sini. Okey, tapi akhirnya dia orang akan potong lah dekat tengah supaya dapat dua komponen ni. Dan dua komponen ni yang kita boleh letak crankshaft dekat tengah-tengah tu. Jadi maknanya untuk setiap connecting rod, dia ada pasangan dia yang betul. Jadi tak boleh komponen ini letak dekat connecting rod yang lain. Dia tak betul. Okey, dia mesti komponen ini matching dengan pasangan dia yang asal. Okey, jadi kalau dalam komponen enjin yang betul, memang ada label lah. Jadi tak boleh pasang suka-suka macam tu saja. Okey, jadi kita akan pasang yang terakhir ni, kemudian kita akan masukkan enjin ni dalam silinder block. Okey, sekarang semua piston dah duduk dekat crankshaft. Okey, dan sekarang ni kita nak masukkan dia dalam engine block ni lah. Dan ini pun bukan cara yang sebenar tau untuk pasang engine betul. Nanti saya akan explain macam mana engine yang betul dipasang ya. Ini dia terbalik ni cara pasang ni. Okey, jom kita cuba masukkan. Baik, jadi kalau anda perasan sekarang ni, semua piston dah duduk dalam silinder, kan? Dan kedudukan tu bergantung kepada kedudukan crankshaft ni. Kalau sekarang silinder 2 dengan 3 dekat atas. Okey, kalau crankshaft ni pusing lagi, silinder 1 dengan 4 pula dekat atas. Dia ikut kedudukan crankshaft. Jadi kalau enjin yang sebenar, cara pasang dia adalah engine block ni akan duduk atas rig tau. Dia akan ada benda pegang dia. Kemudian piston tu akan masuk dulu. Okey, bila piston dah masuk, dia orang akan terbalikkan enjin ni, barulah diletakkan crankshaft. Bila dah letak crankshaft, barulah connecting rod tu disambungkan kepada crankshaft. Jadi model ni kita pasang terbalik untuk mudahkan kerja. Jadi assembly ni akan berpusing. Okey, bila dia berpusing, dia mesti ada lubricant. Jadi kita pun letaklah minyak pelincir dekat tempat yang dia berpusing ni. Okey, dan dekat sini adalah permukaan yang penting lah, sebab dia akan berpusing selaju mana enjin anda berpusing. Kalau enjin anda pusing 6000 RPM, 6000 kali seminit lah benda ni akan berpusing. Jadi sepanjang hayat enjin tu memang benda ni akan berputar beratus juta kali. Okey, tapi sebelum tu saya rasa saya terbalik pasang ni. Jadi kita akan angkat balik dan pusingkan direction dia macam ni. Inilah sebabnya kena tengok instruction book tu. Kalau memandai-mandai, bila tersilap dekat sini, memang panjang ceritanya nak patah balik. Okey, jadi ini nampak macam betul lah. Tambah sikit minyak dekat sini. Kalau dalam crankshaft yang sebenar, ada lubang-lubang kecil tau dalam crankshaft ni, di mana minyak pelincir kita akan masuk dan sentiasa ada minyak pelincir tu. Kalau minyak pelincir tu tak ada, dia jadi panaslah permukaan yang bergeser ni dan enjin tu boleh jam. Sebab tu pelinciran sangat penting. Jadi kalau minyak hitam kita kurang, kena top up. Kalau minyak hitam kita dah lama, kena tukar. Memang minyak hitam tu macam darah dalam enjin tu lah. Sangat penting. Okey, sekarang kita akan lekatkan crankshaft ni kepada engine block ni. Sekarang masih longgar lagi kan? Okey, jom kita buat.
Okey, jadi sekarang kita dah lekatkan crankshaft ni kepada piston dengan connecting rod kita. Jadi apa yang kita ada dekat sini adalah sebuah enjin yang dah ada dah piston, crankshaft dengan connecting rod. Jadi bila kita pusingkan dekat sini, kan dah boleh nampak lah piston tu bergerak. Sekarang 1 dengan 4 dekat atas, kan? Kemudian 2 dengan 3 pula dekat atas. Dan pergerakan ni yang berulang-ulang. Kalau dalam enjin betul, dia tak ada tau lubang ni. Jadi bila tak ada lubang ni, kita tak tahu apa benda piston tu buat dalam tu, kan? Jadi dekat model enjin ni, walaupun dia model kit, tapi nasib baik dia letak lubang dekat situ. Jadi kita boleh tahu, kita boleh nampak pergerakan enjin ni dengan jelas. Okey, dan dalam enjin sebenar, ruang pembakaran ni memang dia kedap. Jadi bukan setakat tak ada lubang ni tau. Piston ni pun dia ada satu komponen yang kita panggil sebagai piston ring. Piston ring ni yang akan seal udara dalam silinder ni. Jadi bila berlaku compression stroke, okey, contohnya sekarang piston 1 ni, kita tengok piston 1 ni dia dekat bawah, kan? And then minyak dah masuk, udara dah masuk. Jadi sekarang ni dia akan kompreskan udara tu. Okey. Bila udara tu kompres, bila sampai dekat atas ni, masa tu kita bakar minyak tu. Jadi minyak tu tekanan tinggi, suhu tinggi, dia meletup, dia akan tekan piston ni ke bawah dan crankshaft ni pun berpusing sebab piston tadi bersambung dengan connecting rod dan connecting rod ni bersambung pada crankshaft. Jadi crankshaft pun akan sentiasa berpusing. Okey, bila dia dah habis kerja, piston 2 atau 3 pula yang akan terbakar. Jadi piston tu pula akan turun bawah dan jadi crankshaft ni sentiasa ada daya untuk putarkan dia. Okey, dan lagi satu, bila orang sebut pasal enjin 1 liter, enjin 2 liter, apa maksud dia tu? 1 liter tu atau 2 liter merujuk kepada kapasiti enjin. Bila orang sebut kapasiti enjin, maknanya saiz silinder ni. Saiz silinder ni. Kalau saiz silinder ni 1 liter sini, 1 liter, 1 liter, 1 liter, maknanya enjin tu 4 liter punya enjin. Okey, biasanya sekarang kita banyak enjin 2 liter. Jadi maknanya 0.5 liter, 0.5 liter, 0.5 liter, 0.5 liter. Total semua adalah 2 liter enjin. Dan 2 liter tu kita panggil sebagai 2000 cc lah. Okey, jadi enjin tu tadi kita panggil 2 liter 4 silinder inline. Kalau susunan macam ni maksudnya inline, dia dalam sebaris. Okey, kalau V engine dia ada dua lah. Okey, satu macam ni, satu macam ni. Dia jadi bentuk V. Jadi itu beza inline engine dengan V engine lah. Okey, jadi sekarang kita dah pasang piston dengan crankshaft ni dan lepas ni kita akan pasang pula cylinder head. Cylinder head adalah bahagian atas silinder ni. Okey, atas ni pun ada komponen lagi, okey, yang akan menutup silinder tu. Sebab tu kita panggil cylinder head. Okey, jadi video ni pun dah cukup panjang. Jadi apa kata kita pasang cylinder head ni pada part kedua. Baik, sementara tu kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.